Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Sebelum kita belajar, eloklah kita membaca doa sebelum belajar. Okey, baca doa dulu. Okey, habis. Okey, sebelum kita belajar. Okey, sebelum ni kita dah belajar banyak dah kan? Kata adjektif, kata penguat, kata ayat tanya tanpa kata tanya, banyak lah kan? Okey, tapi kali ini kita akan belajar tentang kata bantu. Apa dia? Kata bantu. Kata bantu terbahagi kepada dua, iaitu kata bantu aspek dan juga kata bantu ragam. Okey, apa dia kata bantu aspek tu? Okey, kata bantu aspek tu dia lebih kepada masa ataupun waktu. Okey. Kata bantu ragam pula dia lebih kepada perbuatan seseorang atau kehendak lah. Okey, tak apa, kita akan pergi seterusnya. Okey, mari kita pergi kepada kata bantu aspek, iaitu kata bantu masa ataupun waktu. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu okey, kata bantu terbahagi kepada tiga, iaitu sedang dilakukan, sudah dilakukan dan akan dilakukan. Sedang, sudah, akan. Okey, senang saja. Okey, yang pertama sekali kita tengok yang sedang dilakukan. Okey, sedang dilakukan. Okey, apa contoh ayat dia? Masih, sedang, mula. Okey, masih, sedang, mula. Okey, itu adalah kata yang digunakan untuk kita guna untuk sedang dilakukan. Apa dia? Contoh macam, okey, mereka sedang mendengar muzik. Oh, titik apa? Mereka sedang mendengar muzik. Okey, mana dia kata bantu untuk sedang dilakukan? Tadi kita guna apa? Sedang kan? Mereka sedang mendengar muzik. Mana dia? Yang ini, sedang ini. Mereka sedang mendengar muzik. Kalau kita nak buat ayat, kita buat macam ni lah. Mereka sedang mendengar muzik. Itu yang pertama. Yang kedua, dia masih berdiri di situ. Dia masih berdiri di situ. Okey, tadi kita gunakan ayat apa tadi? Masih, sedang, mula kan? Tadi kita guna masih kan? Okey, jadi ayat yang kita boleh buat apa dia? Dia masih berdiri di situ. Senang je. Dia masih berdiri di situ. Ni macam kata adjektif. Macam kata adjektif, macam kata penguat, tapi bukan. Ni nama dia kata bantu. Okey, yang kedua. Apa dia? Kita pergi pada dia ni pula. Sudah dilakukan. Okey, sudah dilakukan maknanya perkara yang kita dah buat. Yang tadi kita tengah buat. Perkara yang kita tengah buat. Yang ni kita tengah buat. Apa contoh dia? Contoh ayat dia, pernah, telah, sudah, baru. Pernah, telah, sudah, baru. Okey, macam mana kita nak buat ayat? Okey, contoh ayat yang kita boleh buat apa dia? Malaysia pernah dijajah Jepun. Malaysia pernah dijajah Jepun. Okey, mana kata bantu dia? Mana kata bantu sudah dilakukan? Mana? Ni? Ni? Bukan, ini pernah. Sebab tu lah dia kata bantu masa, macam menunjukkan masa. Malaysia pernah dijajah Jepun. Ini kata bantu dia, pernah. Yang kedua, sungai itu telah kering airnya. Sungai itu telah kering airnya. Okey, mana dia kata bantu? Mana dia kata bantu aspek? Mana? Airnya? Kan, itu. Ini kata sendi bukan? Mana dia? Ini telah. Sungai itu telah kering airnya. Telah tadi kita pakai tadi kan. Pernah ni mana? Ni. Banyak juga kita boleh buat. Contoh sudah. Sudah pun kita boleh buat ayat senang je. Contoh macam saya sudah makan di kantin. Saya sudah makan di kantin. Maknanya perkara yang kita dah lakukan. Senang je. Okey, yang akan kita pergi kepada akan dilakukan. Maksudnya akan dilakukan maksudnya benda ni kita tak buat lagi, tapi kita akan buat nanti. Macam kalau bahasa Inggeris kita panggil
Plural ya. Plural. Okey. Apa ayat dia? Akan. Belum. Dua je. Akan. Belum. Okey, apa ayat contoh dia yang kita boleh buat? Contoh ayat dia ialah bas itu belum tiba di stesen. Di stesen. Bas itu belum tiba di stesen. Mana ayat? Mana ayat dia? Mana ayat kata bantu dia? Belum. Akan tuliskan belum. Yang tadi kita guna tadi kan. Okey, yang kedua, sekolah akan cuti 2 bulan lagi. Contoh dia, sekolah akan cuti 2 bulan lagi. Okey, mana dia kata bantu? Akan. Okey, ada faham tak? Faham ke faham? Okey, tak apa. Ada apa-apa kita boleh tanya nanti. Okey. Kemudian kita pergi kepada kata bantu ragam. Kata bantu ragam. Okey. Kata bantu ragam iaitu perasaan. Perasaan atau perbuatan. Okey. Kita pergi yang pertama iaitu kata bantu ragam untuk hendak, kemahuan melakukan ataupun hendak melakukan ataupun mahu melakukan. Dia ada 3. Hendak melakukan, mesti melakukan, mampu melakukan. Ini lebih kepada kemahuan. Yang pertama lebih kepada kemahuan. Yang kedua, mesti melakukan. Kata mesti untuk melakukan. Yang ketiga, mampu melakukan atau boleh melakukan. Okey. Kita pergi yang pertama. Contoh ayat dia apa? Untuk kata bantu ragam hendak melakukan ini, dia ada 3 je. Hendak, mahu, enggan. Hendak, mahu, ataupun kalau bahasa kita nak, enggan, tak nak. Macam itulah. Okey, apa contoh ayat yang kita boleh buat? Okey, contoh ayat yang kita boleh buat untuk hendak ni, yang pertama ni, apa dia? Okey, dia kata ibu hendak ke pasar. Ibu hendak ke pasar. Okey, mana kata bantu dia? Mana kata bantu dia? Senang je kan? Hendak. Dah jumpa dah, hendak. Yang kedua, Abu enggan ke sekolah. Aduh, Abu ni memanglah Abu ni. Abu enggan ke sekolah. Abu tak nak ke sekolah. Okey, mana kata bantu dia? Enggan. Tadi kita dah belajar kan? Enggan. Yang ketiga, yang terakhir, Anas tidak mahu makan. Anas tidak mahu makan. Ada kenapa pula Anas tak nak makan? Anas tidak mahu makan. Okey, mana kata bantu dia? Mana? Makan? Bukan. Tidak kan? Mahu. Anas tidak mahu makan. Okey, senang je kan? Okey, yang kedua, kata bantu untuk mesti melakukan. Okey, apa ayat dia yang kita boleh buat? Apa ayat yang dibagi? Harus, mesti, patut. Harus, mesti, patut. Ada 3 je. Okey, antara ayat yang kita boleh buat apa dia? Yang pertama, ayat pula dah. Ayah harus pergi kerja. Ayah harus pergi kerja. Okey, mana kata bantu dia? Mana? Ni, harus. Ya, betul. Harus. Yang kedua, Siti mesti ke sekolah. Siti mesti ke sekolah. Okey, mana kata bantu dia? Mana? Ke, kan? Ini kata sendi. Mesti. Yang terakhir dia apa dia? Didi patut didenda kerana lewat. Didi patut didenda kerana lewat. Okey, mana kata bantu dia? Kerana, kan? Mana? Patut. Patut. Didi patut didenda kerana lewat. Okey, kalau contoh ayat yang kita boleh buat selain daripada ni apa dia? Contoh kita buat untuk harus. Contoh macam mana? Apa dia? Contoh apa dia? Ataupun kita buat mesti. Okey, contoh ayat dia, kita mesti solat 5 waktu. Kita mesti solat 5 waktu. Senang je. Okey, yang terakhir, mampu melakukan. Okey, kata bantu untuk mampu melakukan. Ini yang pertama. 2, 3 kan? Okey, mampu melakukan. Okey, apa ayat dia? Boleh, dapat, mungkin. Mampu.
Maksudnya apa ayat yang kita boleh buat lah. Ada 3 je. Boleh, dapat, mungkin. Apa ayat contoh dia apa? Ayat contoh dia. Aiman boleh makan aiskrim selepas sihat. Aiman boleh makan aiskrim selepas sihat. Okey, mana kata bantu dia kat sini? Yang kita belajar tadi. Boleh, dapat, mungkin. Mana kata bantu dia? Mana? Boleh. Okey, yang kedua. Layler dapat hafal sifir. Layler dapat hafal sifir. Okey, mana kata bantu dia? Yang kita belajar tadi mana? Boleh, dapat, mungkin. Mana sini? Ini dia. Yang terakhir. Cuti mungkin akan bertambah. Contoh. Cuti mungkin akan bertambah. Mana kata bantu dia? Mana? Mana yang kita belajar ni? Boleh, dapat, mungkin. Mungkin. Senang je kan? Senang ke senang? Mestilah senang kan? Okey. Bagus. Okey. Untuk latihan senang je. Arahan dia bina ayat daripada kata bantu yang diberikan. Okey. Bina ayat daripada kata bantu yang diberikan. Okey. So awak kena bina ayat. Okey, bina ayat. Okey. Ustaz nak buat kat mana ustaz? Ada pula tanya. Okey, nak buat kat mana? Macam biasa. Buat dalam buku tata bahasa. Buku tata. Buku tata. Okey. Kemudian jangan buat apa ni? Jangan buat macam muallim buat. So awak kena macam mana kata penuhkan buku. Kalau macam muallim ni tak muat lah. Sebab tu buat separuh. Kalau macam awak buat macam penuhkan satu buku. Jangan ada ruang lah. Kiranya kalau awak buat ayat tu panjang lah sikit, tak adalah kecil. Ikut pada kesesuaian. Buat dengan kemas. Okey, jadi buatlah dengan selamat. Kalau ada apa-apa masalah, ada masalah ke apa ke, nak tanya apa ke, tak faham ke, boleh terus PM Ustaz. Boleh. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjawab.